Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 3 hingga 9 Februari 2022. Israel dan Bahrain menandatangani perjanjian keselamatan. Hizbullah Lubnan, penentangan dengan darah akan menghalang kemasukan musuh Israel. Israel berikrar untuk bertindak bebas terhadap program nuklear Iran. Daesh menyusup ke Iraq melalui sokongan Amerika. Israel dan Bahrain telah menandatangani perjanjian untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang keselamatan pada hari Khamis dalam rangka lawatan pertama kali Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz ke Bahrain. Pejabat Gantz menyatakan bahawa beliau mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Bahrain Abdullah bin Hassan An-Nuaimi di ibu pejabat kementerian itu di Manama, di mana mereka menandatangani perjanjian yang dijangka membantu dalam mengukuhkan kerjasama perisikan, mewujudkan asas untuk latihan dan meluluskan kerjasama antara industri pertahanan kedua-dua negara. Dalam konteks ini, Gantz berkata, kerjasama strategik yang kami tingkatkan hari ini ke tahap yang baharu dengan pemeteraian perjanjian ini dan mengadakan pertemuan penting dengan Raja, mewakili kesinambungan daripada perjanjian Abraham dan hubungan yang dibangunkan antara kedua-dua negara dan rakyat kita. Beliau menambah, hanya 1 tahun selepas perjanjian Abraham dimeterai, kami berada di sini dan memuktamadkan perjanjian penting dalam bidang keselamatan yang akan mendapatkan kerjasama erat dan meningkatkan keselamatan kedua-dua negara juga seluruh rantau ini. Semasa upacara menandatangani dokumen itu, Menteri Pertahanan Bahrain menghadiahkan pedang istiadat kepada rakan sejawatannya dari Israel dan kemudian Gantz bertemu dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Pemeteraian perjanjian ini berlatar belakangkan peningkatan ketegangan antara Israel dan Bahrain di satu pihak dan Iran di pihak yang lain. Hizbullah Lubnan menegaskan bahawa gerakan perlawanan akan menghalang kemasukan musuh Israel ke Lubnan dengan hadiah, darah dan juga pengorbanan, menghantar mesej kepada mereka yang ingin menormalkan hubungan antara kedua-dua negara, Lubnan dan juga Israel. Semasa mesyuarat politik di kawasan Burjul Barajinah, Timbalan Setiausaha Agung Hizbullah Naim Qasim mengesahkan bahawa terdapat kempen antarabangsa serantau dan tempatan yang dianjurkan untuk menentang Hizbullah. Bukan sahaja menentang perlawanan Hizbullah, tetapi menentang asal-usul kehadiran Hizbullah dalam kehidupan politik di kalangan rakyat dan kehadiran Hizbullah dalam kehidupan budaya dan juga pendidikan. Sambil menambah bahawa semua yang mereka lakukan dalam parti ini dari segi politik, ekonomi dan ketenteraan dan semua kaedah ini tidak membungkam parti ini, sebaliknya menjadikannya lebih kuat dan lebih kuat. Tambah beliau, mereka memerangi Hizbullah. Apakah justifikasinya? Ialah bahawa parti itu mengambil ruang pengaruh di arena dan di rantau ini dan ia dapat mempromosikan projek penentangannya serta bertukar menjadi sekolah untuk pejuang penentangan di rantau ini. Naim Qasim bertanya, mengapa tentera Lubnan dilarang mempunyai pesawat yang mampu memerangi pesawat Israel dan dilarang mempunyai keupayaan yang boleh menghantar peluru berpandu ketepatan ke dalam entiti Israel? Mengapa Lubnan kekal lemah sehingga Israel bertindak sesuka hati jika ia memutuskan untuk menduduki dan jika ia memutuskan untuk melantik presiden? Tetapi apabila ada tentangan, anda tidak boleh mengambil tindakan sedemikian. Timbalan Setiausaha Agung Hizbullah memberikan mesej kepada penyokong normalisasi Israel. Kami tidak menerima sebarang normalisasi dengan Israel. Sesiapa yang menerima Israel akan kehilangan Lubnan. Ia bersekongkol dengan Israel dan berlepas diri daripada kami dengan apa yang dimahu lakukan. Kami akan menjadi penentang dan kami akan menghalang perkara ini dengan bidaan, dengan darah, dengan pengorbanan demi menghalang Israel daripada menginjak-injak tanah suci ini.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett berikrar pada hari Ahad untuk terus bertindak menentang program nuklear Iran, menurut media tempatan. Sesiapa yang menganggap perjanjian akan meningkatkan kestabilan adalah salah, kata Bennett dalam kenyataan yang dipetik oleh akhbar The Jerusalem Post semasa mesyuarat Kabinet mingguan. Israel akan mengekalkan kebebasan bertindak dalam apa jua keadaan, dengan atau tanpa perjanjian, tambahnya. Perdana Menteri Israel berkata bahawa Tel Aviv sedang mengukuhkan dirinya secara ketenteraan terhadap sebarang kemungkinan ancaman daripada Iran. Ancaman terbesar kepada negara Israel ialah Iran. Bennett memberi amaran. Iran dan P4+1 iaitu Rusia, China, Perancis, UK dan Jerman mengadakan beberapa pusingan rundingan di ibu negara Austria, Vienna untuk menyelamatkan perjanjian nuklear 2015. Di bawah perjanjian itu, Tehran telah pun komited untuk menghadkan aktiviti nuklearnya kepada tujuan awam. Dan sebagai balasan, kuasa dunia bersetuju untuk menggugurkan sekatan ekonomi mereka terhadap Iran. Bagaimanapun, Amerika Syarikat di bawah bekas Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri daripada perjanjian itu pada 2018 dan mengenakan semula sekatan ke atas Iran, mendorong Tehran berhenti daripada mematuhi perjanjian nuklear. Jurucakap Pergerakan Anti Keganasan Kataib Hizbullah Iraq yang merupakan sebahagian daripada unit mobilisasi popular PMU atau Hashd Sya'bi berkata, Saki-baki pengganas Daesh sedang berusaha untuk menyusup ke wilayah Anbar di barat Iraq melalui sokongan tentera Amerika Syarikat. Kami telah menerima maklumat mengenai niat pengganas Daesh untuk menyelinap ke daerah Al-Karma, kata Ja'far Al-Husaini, jurucakap tentera Kataib Hizbullah sambil menambah bahawa tentera pendudukan Amerika memudahkan pergerakan puak pelampau merentasi sempadan Iraq-Syria. Beliau menambah bahawa unit tentera telah ditempatkan di Karma berhubung potensi ancaman keselamatan itu. Husaini berkata, tentera akan menghalang sebarang kekosongan keselamatan di kawasan itu dan akan menentang sebarang kemungkinan serangan Daesh. Kami sedang bekerjasama dengan Perkhidmatan Keselamatan untuk menghalang Daesh daripada menyusup ke Iraq, kata jurucakap Kataib Hizbullah itu. Kenyataan itu dibuat sejurus selepas media Iraq melaporkan bahawa pergerakan Kataib Hizbullah telah menghantar konvoi tentera ke wilayah Anbar. Sel media keselamatan yang bergabung dengan pejabat Perdana Menteri Iraq berkata, pejuang Hashd Sya'bi sedang dalam perjalanan ke bandar sempadan Al-Qaim yang terletak hampir kira-kira 400 km barat Laut Baghdad. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, kehidupan ini dipenuhi dengan 1000 macam kemanisan, tetapi untuk mencapainya perlu 1000 macam pengorbanan. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.